Nama saya Saiful Akmal bin Syamsuddin, nombor metrik CN190192. Hai, saya Muhammad Kamal bin Muhammad Nazri, nombor metrik CN190157. Saya Muhammad Ahmad Shraf bin Muhammad Nur, nombor metrik CN190172. Nama saya Keshna Ana Perempuan S. Raja Durai. Nombor metrik saya CN190227. Assalamualaikum. Nama saya Nur Hamidah binti Anwar, metrik nama CN190177. Abstrak. Sektor pembinaan merupakan suatu industri yang amat penting dalam mengembangkan industri pembangunan negara serta meningkatkan perkembangan ekonomi negara tersebut. Malaysia merupakan salah sebuah negara membangun yang semakin meningkat ke arah menjadi sebuah negara maju. Dalam melaksanakan kerja-kerja pembinaan, terdapat beberapa peringkat yang perlu dilaksanakan supaya kerja pembinaan dapat dilaksanakan secara sistematik. Antaranya ialah peringkat perancangan, penyiapan dan penyerahan, reka bentuk, perolehan dan peringkat pembinaan. Maka bagi mengenal pasti masalah yang berlaku di tapak pembinaan, borang soal selidik diedarkan melalui Google Form kepada 15 syarikat kontraktor untuk mengetahui kadar kekerapan masalah yang berlaku di tapak pembinaan. Dengan menganalisis data, ini dapat diketahui bahawa setiap peringkat mempunyai masalah yang berbeza dan ia juga memberikan kesan kepada kontraktor sebelum, selepas dan semasa melaksanakan kerja pembinaan. Oleh itu, objektif kajian ini adalah untuk mengkaji kajian terdahulu mengenai masalah yang berlaku di tapak pembinaan serta menganalisis data yang diberikan oleh kontraktor. Industri pembinaan ditakdirkan sebagai sektor ekonomi negara. Pembinaan merupakan industri berisiko tinggi yang melibatkan beberapa peringkat, iaitu perancangan, reka bentuk, pembinaan, pengubahan, penyelenggaraan, perbaikan, dan perubahan bangunan. Terdapat 3 jenis bidang yang memainkan peranan dalam industri pembinaan, iaitu yang pertama, kejuruteraan awam yang menjalankan kerja pembinaan seperti jalan raya, lebuh raya, jambatan, terowong dan pembentong najis. Yang kedua, kejuruteraan bangunan yang melaksanakan kerja pembinaan seperti rumah kediaman, pejabat, hotel, restoran, hospital, sekolah dan industri pendidikan serta masjid. Yang ketiga, kejuruteraan awam berat yang melaksanakan kerja pembinaan seperti pelantar minyak, lapangan terbang, landasan kereta api dan sebagainya. Seterusnya, masalah kajian dan objektif kajian. Untuk masalah kajian, pertama, pihak kontraktor yang kurang cekap dalam menguruskan sesuatu projek sehingga projek tangguh dan terbengkalai. Yang kedua, kos bahan yang meningkat menjadikan kerja pembinaan semakin rumit dan menelan belanja yang besar. Yang ketiga, pihak klien yang tidak memahami prosedur kerja pihak kontraktor menjadikan punca kerja pembinaan menjadi rumit. Untuk objektif kajian, yang pertama, mengkaji kajian terdahulu mengenai masalah yang berlaku di tapak pembinaan. Yang kedua, menjalankan soal sidik kepada kontraktor untuk mengenal pasti masalah yang dihadapi sepanjang melaksanakan projek. Yang ketiga, melaksanakan analisis berkaitan respon oleh responden terhadap soalan-soalan sidik yang diajukan. Saya akan menerangkan mengenai kajian terdahulu masalah kontrak dalam pembinaan. Di sini kita terdapat 5 peringkat. Iaitu yang pertama adalah peringkat perancangan, peringkat reka bentuk, peringkat perolehan, peringkat pembinaan, peringkat penyiapan dan penyerahan. Okey, di sini kita dapat mengenal pasti beberapa masalah yang dihadapi oleh kontraktor. Okey, terdapat beberapa masalah yang dihadapi iaitu peringkat perancangan terdapat 2 masalah iaitu pemilihan tapak yang kurang sesuai, peruntukan projek yang terhad. Okey,
pemilihan tapak yang tak sesuai ni bakal mengundang bahaya atau risiko kepada kontraktor dan klien itu sendiri. Di mana yang kedua adalah peruntukan projek yang terhad ini bakal menyumbang kepada berlakunya bangunan terbengkalai. Okey, kita pergi ke seterusnya adalah peringkat perolehan. Di mana di sini juga terdapat dua masalah, iaitu kontraktor tidak berkeupayaan dan kedua adalah kelewatan melantik perunding atau subkontraktor. Ini bakal dihadapi masalah oleh kontraktor kerana kontraktor yang baru biasanya tidak berkeupayaan untuk menyiapkan projek. Yang seterusnya adalah kelewatan melantik perunding dan subkontraktor. Apabila beberapa proses untuk peringkat perolehan lambat dapat oleh kontraktor, so kontraktor tersebut sukar untuk mendapatkan subkontraktor yang berkualiti untuk setiap bahagian atau kerja-kerja yang kompleks mengikut profesional subkontraktor tersebut. Okey, kita pergi yang ketiga adalah peringkat reka bentuk. Peringkat reka bentuk ini merupakan peringkat yang ketiga. Terdapat dua masalah juga, iaitu yang pertama adalah kelewatan penyediaan reka bentuk oleh pemaju dan seterusnya adalah kurang maklumat atau maklumat tidak jelas yang disampaikan daripada pihak klien atau pemaju kepada kontraktor. Kelewatan penyediaan reka bentuk oleh pemaju ini bakal memberi masalah misunderstanding antara pihak klien dan kontraktor juga hanya mengikut reka bentuk yang disampaikan oleh pihak pemaju atau arkitek yang bertanggungjawab. So, jika berlaku masalah ketika membuat kerja pembinaan, ini bakal menyukarkan dan jadi perbalahan antara kontraktor dan pihak pengurusan. Dan seterusnya adalah kurang maklumat dan tidak jelas. So di sini jika reka bentuk tersebut tidak disampaikan maklumat yang tepat, so benda ni akan menjadi masalah kepada kontraktor dan bakal mengheret masa pembinaan tersebut. Okey, yang berikutnya adalah peringkat keempat, iaitu peringkat pembinaan. Di sini juga kita dapat dua masalah, iaitu kelewatan kontraktor menerima pelan lukisan dan juga kos bahan yang tinggi membebankan kontraktor. Apabila nak berlakunya proses pembinaan, jika berlaku kelewatan kontraktor menerima pelan tersebut, kontraktor jadi lambat untuk memulakan proses pembinaan dan di situ akan extend masa pembinaan tersebut. Jadi bangunan itu akan lambat siap. Okay, berikutnya adalah kos bahan yang tinggi membebankan kontraktor. Yang di sini kita dapat petik daripada Astro Awani, di mana terdapat banyak keluhan daripada kontraktor sejak berlakunya pandemik COVID-19 di sini. Bahan-bahan semakin tinggi dan kontraktor sendiri pun semakin kurang pendapatan dan terpaksa membelanjakan banyak wang untuk meneruskan kelangsungan hidup dalam bidang pembinaan. Dan berikutnya adalah peringkat penyiapan dan penyerahan. Di sini juga terdapat dua masalah, iaitu pembinaan diperlakukan siap walaupun ada kerja yang belum siap. Dan seterusnya adalah kerja-kerja pembinaan tidak sempurna dan banyak kecacatan dan kerosakan. Okey, pembinaan diberlakukan siap walaupun ada kerja yang belum siap di sini mendatangkan masalah kepada pihak pemaju sendirilah. Kontraktor kata projek yang mereka buat adalah siap, tapi sedangkan masih berlakunya kerja-kerja pembinaan dan di sini bakal mendatangkan masalah lah untuk dari segi penyerahan daripada kontraktor kepada pihak klien. Okey, berikutnya adalah kerja-kerja pembinaan tidak sempurna, banyak kecacatan dan kerosakan. Di sini adalah kerja yang ambil mudah lah daripada pihak kontraktor kerana berlakunya crack pada bangunan atau beberapa bahagian tidak dapat dilangsungkan atau digunakan dengan baik lah. Okey, saya akan menerangkan bahagian metodologi kajian. Metodologi kajian adalah kajian yang dijalankan secara sistematik untuk mencapai matlamat kajian, iaitu mengkaji masalah yang berlaku di tempat pembinaan. Ini adalah langkah bagi menyiapkan assignment ini. Okey, pertama sekali kami menentukan skop kajian khusus kepada kontraktor. Kemudian kami mengkaji kajian terdahulu terhadap masalah-masalah yang berlaku di tempat pembinaan. Kemudian kami mengumpul bahan kajian dan menghasilkan borang soal selidik di Google Form dan fokus kami adalah kepada 15 syarikat kontraktor. Seterusnya, kami menganalisis data
daripada borang soal sidik dan kami menghasilkan laporan serta membentangkan laporan melalui video ini. Okey, cara mendapatkan maklumat data adalah melalui borang soal sidik yang terbagi kepada dua bahagian, iaitu bahagian A berkenaan dengan latar belakang kontraktor, bahagian B pula adalah untuk mengetahui masalah yang dihadapi kontraktor di tahapan pembinaan. Okey, soalan yang diajukan kepada kontraktor ini kami menggunakan skala Likert. Okey, bagi kaedah dan bahan untuk mengkaji kajian ini adalah kami merujuk jurnal, kereta akhbar di internet berkaitan dengan isu masalah yang dihadapi oleh kontraktor. Okey, bagi teknik penghasilan data pula, kami menggunakan Microsoft Excel bagi membantu analisis data dengan tepat dan mudah serta menjimatkan masa. Seterusnya, saya akan membincangkan tentang analisis data dan dapatan kajian. Terdapat dua bahagian pada bab ini, iaitu bahagian A dan bahagian B, di mana pada bahagian ini meliputi nama syarikat, grade kontraktor dan pengalaman bekerja seperti yang dapat dilihat pada jadual dan raja di atas. Pada bahagian B pula, terdapat 5 soalan yang telah dianalisis. Soalan yang pertama ialah soalan peringkat perancangan. Berdasarkan raja 4.3 dan 4.4 di atas, menunjukkan persepsi responden terhadap masalah tersebut. Dapatan ini menunjukkan lebih 56.3% responden mengatakan masalah ini kerap berlaku dalam kerja-kerja pembinaan. Bilangan responden ini meliputi 1 sangat kerap dan 8 kerap. Soalan yang kedua pula ialah soalan peringkat reka bentuk. Berdasarkan raja 4.7 iaitu peratusan dan taburan berdasarkan persepsi responden, dapatan ini menunjukkan bahawa 68.8% daripada 16 orang responden mengakui bahawa masalah penukaran reka bentuk kerap berlaku semasa projek sedang dijalankan. Bilangan responden ini mewakili 3 sangat kerap dan 8 kerap. Seterusnya, soalan peringkat perolehan. Secara keseluruhannya, berdasarkan raja 4.5 dan 4.6, 68.8% daripada jumlah responden menyatakan bahawa masalah peringkat perolehan ini masih kerap berlaku dalam kontrak pembinaan. Bilangan responden ini mewakili 4 sangat kerap dan 7 kerap. Pada soalan peringkat pembinaan pula, dapatan berdasarkan raja 4.8 menunjukkan bahawa 75% daripada responden mengakui bahawa isu berkaitan harga barang binaan kerap berlaku dalam pengurusan projek binaan. Bilangan responden ini mewakili 6 sangat kerap dan 6 kerap. Dan yang terakhir ialah peringkat penyiapan dan penyerahan. Raja 4.9 dan 4.10 menunjukkan taburan dan peratusan berdasarkan persepsi responden. Berdasarkan raja di atas, dapatan ini menunjukkan bahawa 56.3% responden menyatakan masalah kerosakan atau kecacatan pada peringkat penyiapan dan penyerahan ini masih kerap berlaku. Dengan bilangan responden yang menyatakan sangat kerap ialah sebanyak 7 orang responden dan kerap pula ialah 2 orang responden. Kesimpulan yang diperolehi daripada analisis data perbincangan terhadap dapatan kajian. Secara keseluruhannya, terdapat beberapa kesimpulan yang dapat dibuat berdasarkan aspek yang ditekankan dalam kerja-kerja pembinaan projek. Antara aspek yang merangkumi ialah peringkat perancangan, reka bentuk, pembinaan, perolehan dan penyiapan dan penyerahan. Pengurusan projek ini diaplikasikan sebagai perancangan keseluruhan, pengawalan dan koordinasi sesuatu projek daripada peringkat permulaan hingga peringkat penyiapan bagi memenuhi keperluan pelanggan dan memastikan projek tersebut disiapkan pada masa yang ditetapkan dalam lingkungan kos dan juga kualiti kerja seperti yang diharapkan oleh pelanggan. Melalui kajian ini, kami mengenal pasti bahawa setiap peringkat ini memberi masalah tersendiri kepada kontraktor dalam melakukan kerja pembinaan. Oleh itu, setiap pihak perlu memainkan peranan untuk menangani masalah yang berlaku di dalam kontrak pembinaan. Sehubungan itu, bukan sahaja pihak kontraktor yang perlu bertanggungjawab dalam masalah ini, tetapi pihak pelanggan juga perlu berganding bahu untuk mengurangkan risiko yang menyebabkan kesukaran kepada pihak kontraktor dalam melaksanakan sesuatu projek. Pihak kontraktor perlu membuat perancangan awal yang teliti supaya dapat menghasilkan sistem pengurusan yang efektif.
Sebagai seorang kontraktor, bukan perkara mudah untuk melakukan pembinaan di sesuatu kawasan kerana banyak perkara tambahan yang perlu dipertimbangkan berbanding dengan pembinaan yang kurang halangan, dan sudah tentu ia memerlukan perhatian penuh terhadap pengurusan trafik, pengurusan bahan binaan dan beberapa elemen lain yang terlibat. Oleh itu, setiap pihak perlu mengambil tahu bahawa kontrak pembinaan merupakan sebuah perjanjian yang mengikat undang-undang seperti yang terdapat dalam klausa-klausa kontrak. Dengan ini, masalah di dalam kontrak pembinaan dapat dikurangkan jika mematuhi undang-undang tersebut. Terima kasih.